Hai guys, kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So hari ini kita akan masuk kepada bahagian yang ketiga dalam bab 7 tingkatan 4 iaitu graf serakan. Hari ini kita akan menyambung kembali pembelajaran kita iaitu kita akan masuk perkara yang keempat dalam bahagian graf laju melawan masa iaitu mentafsir graf laju melawan masa. Okey, diberikan satu rajah, okey, graf laju melawan masa. Okey, graf laju melawan masa. Okey, so kita akan tafsirkan dia punya bentuk graf dia. Okey, yang pertama tengok P melawan Q. P lawan Q pula. Graf P, ini P melawan P, Q, lawan tak habis-habis. P, Q. Okey, so graf PQ ni merujuk kepada pecutan. Okey, kenapa pecutan? Kita dah belajar untuk masa yang perkara pertama iaitu kecurunan. Okey, kecurunan mewakili pecutan bagi graf laju melawan masa. Okey, kita tengok huraian bagi garis PQ. Okey, yang pertama dia kata kelajuan objek bertambah dari U meter per saat ke V meter per saat. Okey, bermaksud daripada U ni sehingga ke V ni dia punya nilai kecerunan ataupun kelajuannya semakin bertambah. Okey, yang kedua, kecerunan graf bernilai positif. Maka kadar perubahan laju pun mestilah positif. Okey, dia berkadar teruslah. Okey, semakin tinggi nilai grafnya sebab grafnya bernilai positif, jadi dia punya kecerunannya pun akan jadi positif. Yang ketiga, pecutan. Okey, pecutan rumusnya ialah perubahan laju melawan perubahan masa. So ni rumus yang kita dah belajar masa perkara yang pertama hari itu iaitu Y per X. Okey, dan luas trapezium A ni, okey, bentuk graf ni ialah bentuk trapezium. Okey, nampak bentuk trapezium. Okey, bentuk trapezium. Okey, mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T1 saat sampai sini saja. Okey, ini pun kita dah belajar hari itu masa tajuk kaitan di antara graf melaju masa dengan jarak. Right. Yang kedua, kita tengok pula garis QR. Okey, garis QR. Okey, apa dia punya takrifan dia? Okey, yang pertama, tidak ada perubahan laju terhadap masa. Bermaksud kecerunannya sifar. Kenapa kecerunannya sifar? Sebab grafnya rata, flat. Dalam arti kata lain, okey, objek ni bergerak dengan laju seragam. Okey, laju seragam. Okey, dia punya perkataan lain bermaksud pegun. Okey, pegun ni tidak bergerak. Okey, yang ketiga, luas segi empat tepat B yang ni dalam graf iaitu luas di bawah graf QR mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T2 tolak T1 saat. Ini pun kita dah belajar masa perkara yang ketiga itu. Okey, bentuknya segi empat. Okey, luas segi empat ialah panjang darab lebar. Tak habis nak lawan. Okey, maafkan saya tersyasyul. Okey, so yang ketiga ialah RS. Okey, garis RS ni, okey, apa dia punya takrifan dia? Kelajuan objek berkurang. Okey, bermaksud kalau tadi P dengan Q semakin bertambah sebab dia makin naik. Okey, dia naik. So Q dengan R dengan S, kelajuan dia makin kurang. Okey, sebab dia punya grafnya semakin menurun. Okey, yang kedua, kecerunan graf bernilai negatif. Maka kadar perubahan laju terhadap masa pun bernilai negatif. So laju bagi garis RS ni bernilai negatif. Okey, lajunya bernilai negatif. Okey, yang ketiga, rumus bagi nyah pecutan sama seperti pecutan juga iaitu perubahan laju melawan perubahan masa, cuma
dia ada tanda negatif di depan. Okey, negatif ni menunjukkan dia makin berkurang. Ataupun dia punya istilahnya nyah pecutan. Okey, yang keempat, tidak ada perubahan arah, iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Okey, dan yang kelima, luas segitiga C iaitu luas di bawah graf RS mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T3 tolak T2 saat. Okey, ini sama yang kita dah belajar itu, bentuk segitiga mewakili jarak, luasnya ialah 1/2 darab tapak, okey, darab tinggi T3 tolak T2 darabkan dengan nilai V. Okey. Ini V, ini T3 tolak T2. Okey, so kita dah siap takrifkan bagi ketiga bentuk garis dalam graf laju melawan masa. Okey, naik pecutan, flat laju seragam, graf turun bermaksud nyah pecutan, nilainya negatif. Alright, kita tengok contoh. Okey, contoh. Hitung kadar perubahan laju bagi 2 jam yang pertama. Okey, mana 2 jam pertama? Ni dia 2 jam yang pertama. Ni kita suruh hitung dia punya kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju bermaksud kecerunan. Okey, so nak hitung kecerunan kat sini, okey, bentuk segitiga. Okey, bentuk segitiga Y per X. Y per X. Okey, so nak kira dia punya kecerunan ataupun kadar perubahan laju ataupun nama lainnya ialah pecutan. Okey, so Y per X ni, so berapa beza di antara atas dengan yang bawah ni? Okey, 4 tolakkan dengan 2. 4 tolakkan dengan 2 bagi nilai X ni berapa? Okey, 2 tolakkan dengan kosong. 2 tolakkan dengan kosong. Jadi 4 tolak 2 ialah 2. 2 tolak kosong ialah 2. 2 bahagi 2 ialah 1. Okey, 1 meter per saat. 1 per meter per S kuasa 2. Okey, ini ialah unit bagi pecutan. Okey, yang kedua, huraikan gerakan bagi tempoh 2 jam yang kedua. Okey, mana 2 jam yang kedua? Okey, saya highlightkan kejap. Ni 2 jam yang kedua yang ni. Okey, macam mana saya tahu ni 2 jam yang kedua? Sebab 4 tolakkan dengan 2, jawapannya ialah 2. So, ni bermaksud 2 jam yang kedua. So, nak tahu bentuk bagi 2 jam yang kedua ni. Okey, bentuk 2 jam yang kedua ni ialah, okey, bentuk 2 jam yang kedua ni ialah bentuk flat, bentuk rata. So, tadi kalau kita dah belajar, bentuk rata ni mewakili, okey, laju seragam. So, kita boleh tulis jawapannya ialah, okey, laju seragam. Okey, laju seragam. Okey, berapa laju seragamnya? Pada, okey, pada 4 kilometer per jam. Okey, selama, okey, berapa lama tempohnya? 2 jam. Okey, 2 jam. Okey. Okey, yang ketiga kita nak jawab soalan. Hitung jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 11 jam. Okey, ni dah belajar masa perkara yang ketiga. Kita kena kirakan semua, okey, luas di bawah graf bagi semua bentuk yang ada dalam graf ni. Ada berapa bentuk? Okey, ada 4 bentuk. Okey, so macam biasa kita kira bentuk yang pertama ialah bentuk trapezium. Ini bentuk trapezium. So, luasnya 1/2 darab tapak. Tapak ni mana? Ni tapak yang saya highlightkan warna apa nak? Warna merah lah. Okey. So, ni merah. Ini atas, yang ni bawah. So, atasnya berapa? Atasnya ialah 2, bawahnya ialah 4. So, 2
tambah 4 darab tinggi. Tingginya mana? Ni tinggi dia yang saya ada warna merah lagi. Okey, tingginya ialah 2. Okey, ni 2. So, darabkan dengan 2. Okey, kita guna kalkulator. Oh, tak nampak. Okey, sekejap saya gerakkan dulu. Okey. So, 1/2 darabkan 2 tambah 4 darabkan dengan 2. Jawapannya ialah 6. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk yang kedua ialah bentuk segi 4. Ini bentuk yang kedua ialah bentuk segi 4. Okey, dia punya rumus ialah panjang darab lebar. Jadi panjangnya 4, lebarnya 2. So, luas panjang darab lebar 4 darabkan dengan 2. Jawapannya ialah, kalau tak mahir kita guna kalkulator, tak ada masalah. 4 darab 2, jawapannya ialah 8. Okey, bentuk yang ketiga, luas bersamaan. Okey, ini pun sama balik, bentuk trapezium. Okey, luasnya 1/2 tambah pula. Darab atas darab bawah. Atas tambah bawah. Okey, atas ni mana? Yang ni, yang saya nak warna merah lagi. Atasnya berapa? Atasnya ialah 4. Bawahnya berapa? Ni bawahnya. Bawahnya ialah 6. Paling tinggi nilainya ialah 6. Jadi 4 tambahkan dengan 6 darab. Okey, berapa tinggi dia? Okey, tinggi dia yang ni. Okey, saya elakkan. Okey, berapa beza dia? 4 tolakkan dengan 4 pula. 7 tolakkan dengan 4, jawapannya ialah 3. Jadi tingginya ialah 3. Okey, so boleh guna kalkulator. 1/2 darabkan 4 tambah 6 darab 3. Okey, tekan kalkulator, jawapannya ialah 15. Okey, bentuk yang keempat pula ialah bentuk segi 3. Okey, yang keempat ni bentuk segitiga. Apa rumusnya? Rumusnya ialah 1/2 darab tapak. Tapaknya berapa? Alis sikit kalkulator. Okey, ni 11. Sorry, saya pindahkan sebelah kiri lah. Okey, so tapaknya 11 tolakkan dengan 7. Jawapannya 4. So, 4 darab tinggi. Tingginya berapa ni? Tingginya ialah 6. So, darabkan dengan 6. Okey, kita guna kalkulator. 1/2 darabkan dengan 4 darabkan dengan 6. Tekan sama dengan, jawapannya ialah 12. So, berapa jumlah jarak yang kita kena buat? Okey, jumlah jarak tambahkan semua hasil luas tadi. Okey, sekejap. Kita tambahkan semua hasil jawapan yang kita dah dapat tadi. Okay, 6 tambahkan 8 tambahkan 15 tambahkan 12. Okey, ambil kalkulator. 6 tambah 8 tambah 15 tambah 12. Jawapannya ialah 41 kilometer. Okey, unit ni nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Okey. Okey, kita dah selesai untuk menjawab. Okey, bagi soalan mentafsir graf jarak dengan masa. Jarak masa pula, graf laju melawan masa. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada perkara yang terakhir dalam bab yang ke-7 ini, iaitu penyelesaian. Okey, yang kelima ni, penyelesaian masalah yang melibatkan graf laju melawan masa. Okey, contoh, diberi kadar perubahan laju untuk T saat pertama ialah 2 meter per saat. Kira yang pertama nilai T. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan kadar perubahan laju? Ini bermaksud kecerunan ataupun pecutan. Okey, pecutan. So, pecutannya tadi kita belajar ialah Y per X. So, kita kena cari ni. Ni segitiganya kena cari. Gitu. Okey. Alright. So, kita nak cari pecutan. Okey, pecutan
Pecutan dah pun diberi dalam soalan iaitu 2 meter per saat-saat. Okey, sama dengan Y per X. So, pecutan ni ialah 2, Y-nya ialah 16 tolakkan dengan 4. Okey, 16 tolakkan dengan 4 bahagi X-nya ni Y, ini X. X-nya ni T tolakkan dengan kosong. T tolak kosong. Okey, so 2 bersamaan 16 tolak 4. Okey, 16. Guna kalkulator balik. 16 tolak 4, jawapannya ialah 12. T tolak kosong ialah T. Kemudian T ni naik ke atas, 2 turun ke bawah. Ini dia akan jadi macam mana? T sama dengan 12 per 2 sama dengan 12 bahagi 2, jawapannya ialah 6. Jawapannya ialah 6. Yang kedua, jumlah jarak dalam tempoh 16 saat. Ini pun sama macam di atas juga. So, kita kena kira dia punya jumlah jarak setiap bahagian. Ini bahagian yang pertama, ni bahagian yang kedua, ini bahagian yang ketiga. Saya suka buat label macam ni supaya senang. So yang pertama bentuk trapezium. Tengok saya punya pen warna biru ni, trapezium. Luasnya ialah 1/2 darab atas tambah bawah. Mana atas? Atas yang saya lihat warna kuning yang pertama ni atas. Atas dia punya panjangnya ialah 4. 4 tambah bawahnya mana? Ni bawahnya. Highlight warna kuning juga. Berapa? 16. 16. Tambahkan dengan 16. Darabkan. Tinggi dia. Berapa tinggi? Tadi T dah dapat jawapan. T ialah 6. So, tingginya ialah 6. So, guna kalkulator. 1/2 darabkan 4 tambah 16. Darabkan dengan 6. Jawapannya ialah 60. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk yang kedua ialah bentuk segi 4. Bentuk segi 4 ialah panjang darab lebar. So, panjangnya berapa tadi? 16. Lebarnya berapa? Lebarnya ni 11 tolakkan dengan 6. 11 tolakkan dengan 6, jawapannya ialah 5. So, lebarnya ialah 5. So, 16 darabkan dengan 5. 16 darabkan dengan 5, jawapannya ialah 80. Bentuk yang ketiga. Bentuk segi 3. Segi 3, rumusnya ialah 1/2 darab tapak. Tapaknya berapa ni? 16 tolakkan dengan 11. 16 tolakkan dengan 11, jawapannya ialah 5 juga. 5. 5. Tingginya berapa? Mana tinggi dia ni? Tinggi-tinggi alam ni. Tingginya ialah 16 juga. Sebab tinggi ialah 16. So, darabkan dengan 16. Guna kalkulator. 1/2 darabkan dengan 5 darabkan dengan 16. Jawapannya ialah 40. So, dah siap ke belum? Belum lah, sebab kita belum tambah lagi semua jarak dia. So, jumlah jarak. Tambahkan semua jawapan tadi. 60, 80 dengan 40 tambahkan semua. 60 tambah 80 tambah 40. Guna kalkulator. 60 tambah 80 tambah 40. Jawapan ialah 180. 180. Kemudian kita nak mengira bahagian yang ketiga, soalan yang ketiga iaitu laju purata untuk 16 saat. Keseluruhan laju purata sehingga 16 saat. So, rumusnya mudah saja. So, laju purata macam biasa, rumusnya kena ingatlah. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah
masa. Okey, kita ingat laju sama dengan jarak bahagi masa. So, purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Ini saja rumus yang kita perlu ingat. Alright. So, laju purata. Okey, kita tak tahu nak cari jawapan. Jumlah jarak. Okey, jumlah jarak tadi dah kira untuk yang B ni 180. 180. Masa ialah 16 saat. Okey, 16. So, 180 kita guna kalkulator. Okey. 180 bahagikan dengan 16. Jawapannya ialah 11.25. Alright. So, kita dah siap. Okey, mempelajari bab yang ke-7 tingkatan 4. Okey, yang tadi kita belajar mentafsir graf laju melawan masa, dan yang kedua tadi kita dah belajar menyelesaikan masalah yang melibatkan graf laju melawan masa. Okey, seperti biasa, okey, jangan lupa subscribe channel Telegram saya dan channel YouTube saya. Okey, Cikgu Fazli Handsome. Okey, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share, dan button loceng untuk mendapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Okey, jangan lupa untuk komen. Jika ada komen, teguran, cadangan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen di channel YouTube saya ataupun di channel Telegram saya. Jika berminat untuk mendapatkan nota yang saya gunakan ataupun soalan-soalan yang saya gunakan, okey, boleh rujuk pada channel Telegram saya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.